Mula-mula Allah tu bersifat dengan ada. Mula-mula sifat yang mula-mula ada pada Allah, sifat ada. Nombor satu, sifat nombor satu ada pada Allah. Pada waktu tu qudrat, iradat, ilmu semua tak ada lagi. Yang ada sifat ada je. Tak? Lepas daripada tu baru Allah tu bersifat dengan qudrat contohnya. Lepas tu baru Allah tu berkuasa. Jangan cakap macam tu membawa kepada ada benda baru duduk pada zat Allah. Mustahil ada benda yang baru duduk pada zat yang qadim. Zat Allah qadim sedia kala, maka segala sifat-sifat Allah juga qadim. Ingat, diri kita, zat kita ini baharu. Sebab itu segala sifat yang ada pada kita juga baharu. Apa maksud baharu? Ada permulaan. Ingat tu. Istilah-istilah ngaji tauhid ni kita kena faham, kena ambil. Baik, jadi yang ketujuh, dah ni dia letak nombor yang ketujuh ni pada sebutan saja. Pada sebutan saja. Bukan makna kudrat ni yang ketujuh baru ada pada Allah, bukan. Nak letak kudrat nombor 1 pun boleh, tak ada masalah. Nak letak kudrat nombor 20 pun boleh. Nombor je tu, nak mudah kira, nak mudah hafal. Baik, apa yang kita faham selama ni bila sebut Allah berkuasa? Apa yang kita faham? Ramai orang tahu Allah berkuasa, tapi kefahaman tu betul ke tidak? Kefahaman ini yang kita nak semak ni. Ini yang kita nak semak ni, betul ke tidak kefahaman kita terhadap Allah tu berkuasa. Alhamdulillah. Betul ke tidak kefahaman kita tentang Allah berkuasa, tentang kekuasaan Allah? Tahukah kita apa peranan sifat kekuasaan Allah ni? Ini yang nak dibincangkan, ini yang nak dibahaskan dalam ilmu sifat 20 ni, supaya kita tidak menjadi orang yang pandai menyebut tetapi salah faham. Nanti kan akan nampak di mana kesilapan dan kesalahan yang saya maksudkan kalau tak faham sini. InsyaAllah, mudah-mudahan sempat. Okey, yang pertama kita kena faham qudrat artinya kuasa ataupun perkuasa. Apa di sifat kudrat ni? Sifat kudrat Allah ni sifat apa? Iaitu sifat yang wujudiyah. Sifat yang wujudiyah. Apa maksud sifat yang wujudiyah? Sifat yang dirinya ada betul-betul. Ada betul-betul, ada sungguh-sungguh. Diri sifat tu ada sungguh-sungguh. Baik, sekarang saya nak buat contoh sifat yang jenis ada dan sifat yang jenis tiada. Faham baik-baik. Kerana sifat tu, sifat ni banyak. Sifat yang nama sifat ni banyak. Tapi sifat ni dia ada dua jenis. Satunya sifat yang ada, satunya sifat yang dirinya tiada. Baik, kita buat contoh begini. Okey, kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita tengok kain ni lah, kain ni. Kain ni, diri kain ni dinamakan zat ataupun jisim. Apa maksud jisim? Sesuatu yang dijadikan daripada bahan-bahan yang tertentu. Yang namanya benang, yang nama kain ni Allah ciptakan daripada unsur-unsur yang tertentu. Allah ciptakan yang namanya kapas, yang namanya kain. Itu namanya jisim. Ingat tu. Jisim-jisim ni sesuatu yang dijadikan oleh Allah daripada bahan-bahan yang tertentu. Kemudian kain ni dia memiliki sifat-sifat yang tertentu. Di antara sifat yang ada pada kain ni hijau. Hijau ni sifat kain. Sebab tu kita kata tolong ambil kain yang hijau. Tolong ambil kain yang putih. Tolong ambil kain yang biru tu. Jadi biru, hijau, putih, kuning tu orang panggil sifat. Macam baju abang-abang ni kuning.
Diri kain tu namanya zat, warna kuning tu namanya sifat. Baik, dengan deria penglihatan kita, kita boleh nampak yang namanya hijau. Warna hijau ni boleh dikesan oleh deria pandangan. Dari pandangan kita, dari penglihatan kita. Deria penglihatan kita boleh mengesan hijau, boleh nampak, boleh nyata warna hijau tadi. Menunjukkan warna hijau ni benda yang ada. Boleh faham tak saya kat situ? Warna hijau ni benda ada. Sebab apa benda ada? Kerana boleh dikesan oleh panca indera penglihatan. Ulama dia dah bagi kaedah. Kaedah dia apa? Tiap-tiap sesuatu yang apabila boleh dikesan oleh panca indera yang 5, sama ada penglihatan, pendengaran, penghidu macam bau-bauan tu, ataupun perasa dengan lidah, masam, masin, manis, ataupun penyentuh, sejuk, panas, menunjukkan sesuatu itu ada di dia, menunjukkan benda tu wujud. Apa yang boleh dilihat, apa yang boleh didengar, apa yang boleh dihidup, apa yang boleh dirasa, apa yang boleh disentuh, panas sejuk tadi, menunjukkan benda tu wujud, ada. Tapi kelemahan kita manusia ni, tak semua benda ada boleh dilihat. Betul tak? Tak semua benda ada kita boleh lihat, tak semua benda ada kita boleh dengar, tak semua benda ada kita boleh hidu, tak semua benda ada kita boleh rasa dengan lidah, tak semua benda ada kita boleh sentuh dengan deria penyentuh kita. Itu kelemahan kita. Itulah hamba, itulah makhluk dhaif, lemah, kurang. Yang kita nak membicarakan ni sifat Tuhan, supaya kita nampak kesempurnaan sifat Allah tu. Bila kita ceritakan tentang kita akan nampak, dan menceritakan tentang Tuhan, sifat Tuhan, kita akan nampak kesempurnaan Tuhan tadi tu. Itu yang nak dibahaskan supaya kita faham. Selama ni kita sebut maha berkuasa, maha melihat, maha mendengar. Sebab apa tu? Sebab sempurna penglihatannya, sempurna pengetahuannya dan sebagainya. Kalau setakat mendengar, makhluk pun mendengar. Kalau setakat mengetahui, kita makhluk pun mengetahui. Dah kenapa pada Allah tu diletakkan pada maha mengetahui? Sebab sifat pengetahuannya tidak sama seperti pengetahuan kita makhluk. Jadi di sini kita nak ceritakan pasal sifat pendurat pula. Baik, jadi dah faham tadi, makna sifat hijau tadi adalah jenis sifat yang ada. Kalau orang tanya kenapa pula kata ada, boleh dikesan dengan salah satu daripada panca indera yang 5, iaitu penglihatan. Setakat ni faham tak sifat yang ada tadi? Boleh sebab kita tak nak mengaji rajul-rajul. Zat, zat ataupun jirim. Zat kita makhluk dipanggil jirim ataupun jisim. Kenapa? Kerana zat kita, tubuh badan kita, bahasa Melayu zatnya diri sesuatu. Zat maknanya diri sesuatu. Jadi diri kita makhluk ni diciptakan oleh Allah daripada unsur-unsur yang tertentu. Maka oleh yang demikian, zat kita ni, oleh kerana zat kita ni diciptakan daripada bahan-bahan yang tertentu, dipanggil jisim. Zat Allah boleh tak nak panggil jisim? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kerana Allah bukan daripada bahan-bahan. Nampak tak? Boleh beza tak saya kata? Padahal pada umumnya wudu ni zat. Diri Allah pun zat, diri kita pun zat. Tapi ulama bezakan bila zat makhluk dipanggil jisim, supaya kita boleh faham dah. Oh, zat makhluk jisim. Sebab apa jisim? Dia daripada bahan-bahan. Dia berasal daripada tiada. Dia diciptakan. Dia menerima kemusnahan. Dia berubah-ubah. Nampak tak? Zat Allah pula, zat Allah tidak boleh dipanggil jisim kerana Allah bukan daripada bahan-bahan. Jangan ditanya Allah tu bahan dia apa
Allah tu berasal dari apa? Tak boleh tanya. Sebab zat dia bukan seperti jisim ataupun jirim tadi. Dan kita nak tanya, zat Allah tu duduknya di mana? Tak boleh tanya. Sebab apa? Zat Allah bukan seperti jisim. Yang boleh ditanya tempat, pihak, ruang ni jisim. Allah tak seperti jisim. Jadi tempat, ruang tidak ada kena-mengena dengan Allah. Sebab tu di sisi akidah kita ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh mengatakan Tuhan itu memiliki tempat ataupun duduk di dalam sesuatu ruang. Kenapa tak boleh? Kerana dia bukan seperti jisim. Yang mengambil tempat, yang mengambil ruang itu jisim. Ni macam kita ni berada di dalam bangunan, berada di bawah langit, roket naik di atas langit, boleh. Sebab dia jirim. Allah bukan jirim. Allah tidak seperti jirim. Maka zat, sifat, kelakuan jirim tidak ada kena-mengena dengan Allah. Jadi jangan diserupakan zat Allah tu seperti keadaan kelakuan sifat jirim dan jisim tadi. Tak boleh. Orang panggil menyemutukan, menyamakan. Okey, insya-Allah. Okey, jadi tadi sifat kudrat, sifat hijau ni sifat yang ada, benda ada. Kemudian selain daripada kain ni bersifat hijau, kain ni juga bersifat dengan lembut. Ataupun kain ni bersifat dengan nipis, kita panggil nipis kain. Betul tak? Okey, sekarang ni mari kita semak, kita scan nipis tadi tu, adakah dia sifat yang ada ataupun tidak? Tahu tak cara nak scan tadi macam mana? Boleh dikesan dengan salah satu panca indera. Macam hijau tadi tahu dah ada, sebab boleh dikesan dengan penglihatan. Okey, sekarang ni nipis. Cuba kita kesan satu-satu dengan deria yang 5 tadi. Kalau dapat menunjukkan nipis itu benda ada, sama seperti hijau tadi. Boleh faham tak sekarang? Okey, kita cek satu-satu. Kita cek satu-satu. Dia ngaji tauhid ni sahabat, dia kena banyak contoh. Dia kena banyak contoh. Kalau kita baca tauhid ni baca laju, payah faham. Makan masa. Tak apalah. Nak bagi faham satu-satu. Okey. Jadi nipis. Okey, kita semak satu-satu dulu. Kita guna apa? Penglihatan dulu. Cuba kita scan, tengok guna mata kita, boleh tak nampak nipis? Cuba tengok. Okey, kertas lah, kertas kat tangan kita tu dekat. Kertas tu kita bersifat dengan nipis kan? Okey. Kalau putih tadi sama dengan hijau, boleh nampak. Mata kita nampak tu warna putih, boleh nampak. Okey, sekarang ni nipis. Okey, kita tengok dulu. Boleh nampak tak nipis ni? Cuba tengok betul-betul. Pastikan dulu. Kita ngaji seronok-seronok, tak apa, jangan bosan-bosan ngaji. Kita tengok dulu. Baik, yang kita nampak sekarang ni kertas ataupun nipis? Okay. Tadi soalannya nipis. Kita sekarang ni sedang nak cari nipis ni ada ke tidak nipis. Maka kita pun tengok. Yang kita tengok ni kertas, bukan nipis. Boleh faham tak saya kata? Okey, maknanya fail. Tak boleh tengok dengan mata nipis ni. Cuba kita dengar pula, tengok kok boleh dengar nipis. Kesan dengan pendengaran pula, boleh tak kesan dengan pendengaran dengan yang namanya nipis? Pun tak boleh. Dah dua dah. Penyentuh, cuba tengok penyentuh. Kita pun sentuh lah. Yang kita sentuh sekarang ni kertas ataupun nipis? Kertas. Bukan kita sentuh nipis kan? Kita sentuh kertas, bukan sentuh nipis. Boleh kan? Kita sentuh kertas, bukan sentuh nipis. Maknanya tak ada lagi bukti yang menunjukkan nipis tu ada. Nak lihat tadi tak nampak, nak dengar pun tak boleh, nak pegang pun tak boleh. Yang pegang ni kertas, bukan pegang nipis. Kemudian apa? Nak hidu, kok berbau yang nama nipis kok ada bau kan? Pun tak ada. Nak rasa dengan lidah masih masam pahit pun tak boleh. Di sini menunjukkan sifat nipis tadi termasuk di dalam kumpulan sifat yang jenis tiada.
Cuma sini jaga ni, cuma nipis itu merupakan sifat yang hanya difaham oleh akal fikiran. Nipis adalah suatu sifat yang hanya boleh difaham pada akal. Ulama kata maujud pada zihin, ada dalam pikiran saja. Maksud yang boleh dipaham, mudah bahasa ni. Bila sebut kertas nipis, kain nipis, kita faham maksudnya. Tapi kalau nak tengok yang namanya nipis, nak pegang yang namanya nipis, tak boleh, sebab dia jenis dia benda tak ada, dia jenis faham. Boleh tak saya kata? Nampak tak beza di antara putih dengan nipis tadi? Dua-dua tu sifat kan? Putih pun sifat kertas, nipis pun sifat kertas juga. Tapi putih tadi sifat yang jenis ada, nipis sifat yang jenis tiada. Tetapi apa? Sungguh, sifat yang sungguh pada kertas. Kalau kita tanya sungguh ke tidak kertas ni nipis, kita akan jawab sungguh. Sungguhlah kertas ni nipis. Lepas tu ditanya, nipis tu ada ke tidak? Jawabnya tidak ada. Cuma difaham pada akal. Namanya amrun iktibari. Nanti lama-lama biasa dia faham lah tu. Mula-mula kita ngaji pun macam tu juga, blur. Sebab tak pernah nak mikir pun benda-benda tu kan. Kita selalu sebut. Kita kata nampak nipis, mana pula nampak nipis lah, nampak kertas bukan nampak nipis. Nipis tu tak boleh tengok sebab dia tak wujud. Sebab tu tadi di sini musannif kata apa tadi? Allahumma salli Muhammad. Hilang tak dah. So apa tadi? Wujud hilang. Sebab tu dia kata kudurat itu Allahumma salli Muhammad, kudurat itu adalah sifat yang jenis ada, kata dia tadi. Muka surat tak sama. Okey, 23. Sebab tu dia kata sifat yang wujudiyah. Wujudiyah tu makna yang ada. Diri sifat kudurat tu ada. Ada sungguh-sungguh kudurat tu. Benda ada, sifat yang ada. Dia bukan jenis sifat yang dipaham dengan akal saja dah. Dia ada. Sifat wujud ni, sifat kudurat ni sifat ada. Lagi pula sedia. Maksud sedia ni sedia kala. Sifat kudurat ni tadi maknanya berkuasa yang pertama. Yang kedua, sifat kudurat ni wujud, benda ada. Yang ketiga, sifat kudurat ni sedia kala. Apa erti sedia kala? Apa maksud sedia kala? Sesuatu yang tidak ada permulaan. Ingat, sedia kala bukan makna dah lama ada, bukan, salah. Sedia kala bukan makna dah lama ada, bukan, salah. Ni jaga. Ni yang kata salah faham banyak ni. Banyak kita salah faham bila kata Allah tu sedia kala. Yang kita faham Allah tu dah lama ada. Salah, bukan dah lama ada. Sedia ada bukan makna dah lama. Sedia ada dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Dah lama ada ni adalah sesuatu yang bersangkut paut dengan masa. Alam ni dah lama ada dah, kita cakap. Tapi berasal daripada tiada dulu. Asalnya tiada alam. Tapi sejak mula Allah ciptakan hingga kini, kita kata dah lama dah ada alam. Jadi dah lama ada tu sifat yang kita letak pada makhluk. Jangan letak pada Allah. Allah bukan dah lama ada, sedia ada, ataupun sedia kala, ataupun azali, ataupun qadim. Dia panggil situ. Allah tu qadim, Allah tu sedia kala, Allah tu azali. Yang penting kita faham tadi, sedia kala, azali, qadim maknanya apa? Sesuatu yang tidak ada permulaan. Sesuatu yang tidak ada permulaan. Habis. Jadi sekarang ni boleh tak kita bezakan dah dengan kudurat kita? Kan dah nampak perbezaan di antara kudurat Allah dengan kudurat kita. Contohnya tadi, sifat kudurat Allah sifat yang jenis wujudiyah. Lagi pula dia sedia ada. Sifat kudurat kita bukan sedia kala, sifat yang baharu, yang diciptakan. Nama tak? Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Maknanya sifat kudurat ni ada pada diri Allah tu, ada pada zat Allah tu, kudurat tu. Kudurat ni sifat yang duduk pada zat Allah.
yang dapat, jaga sini penting ni, yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia tiap-tiap mungkin. Sebab tu sebenarnya kita kalau nak ngaji tauhid ni, kita kena ada buat catatan, kena buat nota, supaya benda ni dia tak lepas lari lah. Waktu saya kalau kita nak cepat dapat ngaji tauhid ni, kita kena buat nota. Dia punya formula-formula tu kita kena faham betul-betul. InsyaAllah kita akan nampak mudah mengaji tauhid. Baik. Okey. Dia mula-mula semuanya daripada susah dulu. Tapi bila kita dah berulang-ulang dengar, ulang-ulang ngaji, insya-Allah akan dapat. Saya ingat lagi kata Tok Guru, dia kata tauhid ni bukan susah sangat. Yang rasa susah tu sebab cara belajar tak betul. Satunya tak istiqamah, satunya kadang-kadang kita tak buat catatan. Memang sekarang ni kita faham. Nanti selang 2 3 4 5 hari lupa dah. Tu dah tak ingat dah. Tu sebab tu mencatat tu bagus. Menulis tu bagus. Kalau boleh buat rakaman lagi bagus. Free boleh dengar, tengok balik, buka kitab, dengar balik rakaman kita. Sebab tu saya izinkan kalau siapa nak rakam, nak apa video, silakan. Untuk manfaat dengan tujuan yang baik, silakan, tak ada masalah. Tauhid ni dia nak kena dengar banyak kali, kena dengar ulang-ulang gitu. Okey. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan tiap-tiap mungkin. Sini kita nak tegang panjang lebar sikit. Tak apalah, berhenti kat sini pun tak apa. Yang penting faham dekat sini, fahamlah kat tempat lain. Okey. Jadi sifat kudrat ni artinya sifat berkuasa. Apa tugasan sifat kudrat ni? Dia ada tugasan. Bila sebut kudrat, sifat ma'ani. Kudrat ni sifat ma'ani. Bila sebut sifat ma'ani, dia ada peranan, dia ada tugasan. Baik, apa tugas sifat ma'ani? Apa tugas sifat kudrat Allah? Yang kita selalu sebut Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Berkuasa, Allah kuasa, Allah kuasa atas segala-gala. Kita selalu cakap benda tu. Adakah kita betul-betul faham? Jadi di sini kita nak bagi kefahaman. Jangan salah faham. Kudrat Allah, tugasan dia ataupun dalam istilah tauhid dipanggil ta'alluq. Kalau kita ngaji tauhid ni, kita akan selalu dengar perkataan ta'alluq. Makna Melayunya peranan. Macam abang-abang ni kerja kan, ada bahagian masing-masing, ada peranan masing-masing, ada tugasan masing-masing. Maka peranan tugasan tu dipanggil ta'alluq. Ta'alluq. Yang ni apa ta'alluq dia? Kawan kita yang ni apa ta'alluq dia? Makna apa peranan dia? Apa tugas dia? Oh, yang ni tugas dia begini, yang tu tugasnya begitu. Jadi sifat-sifat ma'ani Allah tu ada peranan masing-masing. Ada peranan masing-masing. Jadi peranan sifat kudrat yang kita terjemahkan dengan sifat kuasa tu, tugasan dia menjadikan makhluk atau meniadakan makhluk. Kita tak payah nak urai dengan perkataan yang susah-susah, sebab kita peringkat nak dekatkan diri dengan ilmu tauhid ni, kita sampaikan dengan yang mudah faham sudah. Tak payah kita nak berat-beratkan fikiran orang nak mikir benda pelik-pelik, tak payah. Jadi peranan kudrat menciptakan makhluk atau meniadakan makhluk. Mungkin tu, kita jumpa perkataan mungkin tadi kan. Mungkin tu makna Melayunya sesuatu yang boleh ada dan boleh tak ada. Tu mungkin. Mungkin. Sesuatu yang ada pun boleh, tak ada pun boleh. Itu mungkin nama dia. Mungkin ni sesuatu yang ada pun boleh, tak ada pun boleh. Wujud pun tak apa, tak wujud pun tak apa. Tu mungkin. Okey. Mungkin ni juga kadang-kadang dipanggil makhluk juga. Cuma makhluk dia lebih khusus daripada mungkin. Mungkin ni dia umum. Sesuatu yang boleh ada dan boleh tak ada. Macam kita ni lah. Kita ni mungkin lah ni. Sebab dulu kita pernah tiada. Dulu kita kan pernah tiada. Sekarang ni kita ada kerana dikendaki oleh Allah dihidupkan. Nanti tak lama lagi kita akan tak ada pula.
Maka kita ni masuk dalam kata mungkin, tapi mungkin yang telah dijadikan oleh Allah, mungkin yang telah diciptakan oleh Allah. Okey, makhluk bermaksud apa? Sesuatu yang dah jadi. Sesuatu yang dah jadi namanya makhluk. Nak panggil mungkin tu dia terlalu umum, sebab tu makhluk ni dia khusus. Bila sebut makhluk, faham dah benda tu dah berlaku, benda tu dah dijadikan, benda tu dah diciptakan oleh Allah. Macam kita ni makhluk. Anak kita yang belum ada lagi tu, zuriat kita yang belum ada lagi, contoh sekarang ni kita ada seorang anak, yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu, itu dipanggil mungkin lagi. Makna sesuatu yang barangkali ada akan datang dan barangkali tak akan ada. Tu jadi anak kita yang belum ada tu mungkin. Nak panggil makhluk tak sesuai, sebab belum dijadikan. Anak yang dah ada panggil makhluk, anak yang belum ada mungkin. Tapi dua-dua tu benda baharu sebenarnya. Jadi peranan kudrat ni nak mengubah-ubah benda makhluk, nak mengubah-ubah benda baharu, nak mengubah-ubah benda mungkin. Itu peranan sifat kudrat Allah. Nak menjadikan makhluk, nak meniadakan makhluk, nak mengubah-ubah makhluk. Itu peranan sifat kekuasaan Allah yang masuk dalam ayat tu. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maksud tiap-tiap sesuatu pada ayat itu adalah perkara mungkin. Mungkin. Baik, kita kembali balik kepada benda wajib tadi. Bila sebut hukum akal ada 3. Wajib akli, mustahil akli, harus akli. Dalam ketiga-tiga benda ni, mana yang boleh berubah-ubah? Jawabnya harus. Hukum akal ada 3. Wajib akli, mustahil akli, harus akli. Wajib akli bermaksud perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sahaja. Sesuatu yang mesti ada sahaja, yang mesti ada semata-mata, yang sedia ada dan kekal ada selama-lamanya, tidak boleh berubah menjadi tiada. Itu perkara wajib. Dia tak boleh berubah, dia kekal ada begitu kan. Dia tak berubah sekejap hilang, tak boleh. Kekal ada, sentiasa ada. Itu nama wajib akli. Sentiasa ada, kekal ada, selama-lamanya ada, tak berubah-ubah. Yang kedua dipanggil mustahil akli. Mustahil akli ini sesuatu yang mesti tiada. Sesuatu yang mesti tiada, tak boleh wujud, tak boleh ada. Akal pun tak boleh terima wujudnya benda tu. Akal pun tak boleh terima adanya sesuatu tu, yang dipanggil mustahil tadi. Contohnya mana? Kita buat contoh baru nampak insya-Allah. Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah ni perkara apa? Mustahil. Kalau ada yang mengatakan Tuhan selain Allah ni benda harus, kufur lah dia. Kalau adalah di kalangan kita yang mengatakan Tuhan selain Allah tu harus, maknanya harus ni apa? Makna boleh boleh ada, rosak akidah dia, rosaklah iman dia. Kenapa pula rosak imannya? Kerana akalnya boleh menerima adanya Tuhan yang selain daripada Allah. Jadi benda mustahil ni makna benda yang tidak boleh terima pada akal. Jangan terima. Akal jangan terima benda tu, sebab kalau akal boleh terima, kufur. Contohnya, akal seseorang itu boleh terima seandainya ada kejahilan pada Allah. Dia boleh terima. Akalnya boleh terima ada benda yang Tuhan tak tahu. Akalnya boleh terima. Kufur lah, rosak kita.
Jadi faham baik-baik makna mustahil. Mustahil ni bukan sekadar tak ada, bahkan benda yang akal tak boleh terima selama-lamanya. Jangan terima. Kalau terima akal, rosak kita. Contoh, akalnya boleh terima akan ada anak Tuhan. Akalnya boleh terima kalau kata Tuhan tu lemah. Akal boleh terima kalau kata Allah tu buta. Dia boleh terima. Walaupun sekarang dia percaya Allah tu melihat, tapi dia boleh percaya, dia boleh terima seandainya buta pun boleh. Akalnya boleh membenarkan. Na'udzubillah min dzalik. Akalnya boleh membenarkan kalau Tuhan tu binasa contohnya. Tuhan tu binasa. Dia kata boleh jadi juga. Rusaklah akidah. Ni yang dikatakan mengenal Tuhan ni, sahabat, tuan-tuan. Kita jangan menyebut Allah, 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 tapi kita tak tahu sifat-sifat dia. Takut kita bertukar dengan makhluk tadi. Takut dalam hati kita ni, contoh ada pegangan yang macam tadi, akalnya boleh terima kalau Tuhan tu tak tahu. Dia boleh terima. Rosaklah akidah. Sebab tu mesti ada pegangan yang betul terhadap Allah ni. Mesti, wajib. Kalau dia kata begini, entahlah, aku pun tak pastilah Allah tu dia tahu semua ke ataupun dia tak tahu ke, aku tak pasti. Maknanya dia tak ada akidah dengan Allah. Akidah ni mesti ada pegangan keyakinan yang betul, yang tetap, yang jazam dalam hati pada Allah. Kalau ikut entah ikut barangkali Allah tu boleh jadi, tak boleh macam tu, tuan-tuan. Akidah ni benda penting. Apa akan jadi pada sembahyang kita, puasa kita, haji umrah kita dan amal baik yang kita buat kalau akidahnya rosak, kalau akidahnya salah? Apa jadi? Sebab tu kita jangan tak ambil berat, tak ambil peduli masalah akidah. Paku segala amal. Tak kenal Allah, rosak akidah, buatlah amal macam mana. Allah tak terima. Sebab tu ngaji, ulama kata ngaji akidah ni fardu, bukan sunat. Wajib ngaji. Kerana pada adatnya kalau tak belajar ni nanti ada macam-macam fahaman yang salah terhadap Allah. Macam-macam fahaman yang salah pada Allah. Jadi kita belajar ni tujuannya nak menyemak kefahaman kita tentang Allah, yang kita sendiri mengaku dialah Tuhan, tak ada yang lain. Nak semak kefahaman kita terhadap Allah tu betul ke seperti mana yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan, yang diajar oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ataupun kefahaman kita dah menyimpang ke tempat lain. Tu tujuan kita belajar. Kalau kita dah belajar, dah semak kefahamannya betul, alhamdulillah dah. Okey. Kita belajar betul dengan apa yang kita faham sebelum ni, baguslah, alhamdulillah. Tapi kalau kita belajar rupanya selama ni aku salah faham tentang Allah. Ini yang kata Allah nak selamatkan ni. Allah nak suruh baiki balik. Masih lagi ada kesempatan nak bertaubat, betulkan balik fahaman terhadap Allah. Okey, jadi kudrat tadi tugas dia membuat makhluk ataupun meniadakan makhluk. Makhluk ni lah masuk dalam perkara yang ketiga tadi, perkara yang harus bagi Allah. Apa perkara yang harus bagi Allah? Perkara yang boleh bagi Allah, yang boleh ada pada Allah dan boleh tiada. Iaitu mana? Harus Allah menciptakan makhluk, harus Allah tidak menciptakan makhluk. Harus, bukan wajib Allah menjadikan makhluk, bukan mustahil Allah menjadikan makhluk. Harus sahaja. Baik. Maka sekarang ni kita dengar gini, ada fahaman yang mengatakan begini. Dia kata gini, dia kata Allah itu maha berkuasa. Betul, Allah berkuasa. Oleh kerana Allah itu berkuasa, bila sebut kuasa dia mesti dia kembali kepada kudrat tadi. Jadi oleh kerana Allah tu berkuasa, Allah tu boleh kalau nak turun di langit dunia, Tuhan boleh. Kalau Tuhan tu nak duduk, nak turun di atas langit dunia ni boleh, sebab dia berkuasa. Atas alasannya berkuasa tadi. Betul tak perkataan tu? Betul lah. Kita sekali dengar macam mana?
Macam nak boleh terima je. Padahal kalau nak dikatakan Tuhan itu boleh turun di atas langit dunia, serupa tak perbuatan tu seperti makhluk? Serupa tidak? Ini dalam bab akidah tuan-tuan, kita tak boleh main-main. Kita kena betul-betul. Kita tak boleh aku malas nak ambil tahu apa benda ni. Kata ulama, barang siapa yang tak ada pegangan dalam hatinya terhadap Allah, dia tak peduli tentang akidah terhadap Allah, kata ulama, orang macam ni atas dunia Islam, balik akhirat kafir na'udzubillah. Sebab apa kafir? Sebab tak ada pegangan tentang Allah. Dia tak ada cara. Tuhan ni macam mana, apa yang mesti ada pada Tuhan, apa yang patut, yang tak patut pada Tuhan, aku tak ada masa nak ambil tahu. Orang macam ni, kata ulama usuluddin, dia zahirnya beriman, zahirnya Islam, hakikatnya dia kufur dengan Allah, dia tak beriman dengan Allah. Kita kena takut tuan-tuan. Kena takut, jangan masuk dalam golongan yang macam tu. Ada ke Tuhan, tak ada ke Tuhan, aku tak nak ambil tahu. Ada pun boleh, tak ada pun tak kisah, tak ada masa nak fikir pasal Tuhan. Percaya di Tuhan dah lah. Dia tu mesti ada ke, dia tu mustahil tiada ke, itu tak peduli. Kata ulama, orang jenis macam ni kufur, tak beriman, hakikatnya tak beriman, walaupun dia solat. Mesti ada pegangan terhadap Allah, wajib, baik laki baik perempuan, mesti. Dan pegangan itu pula mesti betul. Mesti betul. Okey, jadi pahaman yang mengatakan Allah kuasa kalau nak turun dalam dunia ni, Tuhan tu boleh sebab dia kuasa. Tuhan kalau nak menyerupai malaikat pun boleh sebab dia kuasa. Patut tak nak cakap macam tu? Macam mana kalau kita tak boleh jawab? Macam mana kalau nak tolak bisikan-bisikan dalam hati? Macam mana? Kalau kita tak boleh nak tolak benda-benda macam tu, macam mana kita nak menolak bisikan yang sesat dalam hati yang dibisikkan oleh syaitan dan nafsu? Macam mana kita nak tolak? Ya, memang tak ada orang pahaman sesat datang dakwah kepada kita, tapi bisikan daripada syaitan kita boleh tahan ke? Kita boleh lari, terlintas macam-macam, terfikir bukan-bukan. Macam mana kita nak tolak? Contohnya setan bisik dalam hati kita, Tuhan tu kuasa kalau nak serupa dengan malaikat boleh sebab dia berkuasa. Macam mana kita nak tolak? Kalau kita terima, kalau kita iakan, menunjukkan Tuhan tu boleh menyerupai betul tak? Kalau kita kata Allah berkuasa, kalau Allah tu nak serupa dengan makhluk, dengan malaikat boleh, menunjukkan Allah tu haruslah menyerupai makhluk. Padahal menyerupai makhluk ni apa hukumnya bagi Allah? Mustahil, bukan harus. Serupa Tuhan dengan makhluk mustahil, bukan harus. Tapi perkataan yang macam tadi, Allah tu berkuasa sebab tu dia boleh kalau nak serupa dengan malaikat boleh, menunjukkan Allah tu bolehlah serupa dengan makhluk, haruslah serupa dengan makhluk. Nampak tak? Padahal serupa Tuhan dengan makhluk itu mustahil. Rosak tak akidah? Ke kita tak tahu? Tak rosak kot, ataupun bolehlah kot, macam tu. Macam mana kita nak balik akhirat ni tuan-tuan? Kalau akidah kita macam ni pada Allah, kita nak balik macam mana? Tak ada pegangan kita dalam hati yang betul terhadap Allah, macam mana kita nak mati? Yang dia kata akidah ni iman. Solat tu bukan iman, solat tu Islam. Sembahyang puasa tu Islam, bukan iman. Iman ni mana pegangan dalam hati yang betul terhadap Allah, itu iman. Solat bukan iman, solat tu Islam. Sebab tu kafir munafik juga solat. Betul tak? Kafir munafik solat tak? Kafir munafik solat ke tak? Tak tahu. Kafir munafik tu zahirnya Islam, zahirnya semayang, tapi hatinya macam mana dengan Rasul? Tak percaya, tapi dia solat tak? Solat. Itu nama kafir munafik. Sebab tu solat belum menjanjikan iman lagi. Solat tu ulama kata Islam,
Islam tu apa? Amalan zahir, tingkah laku zahir, solat, puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat, tu namanya Islam. Adapun iman bukan amalan zahir. Iman ni pegangan dalam hati yang betul terhadap Allah, tu namanya iman. Jadi cuba kita bayangkan tuan-tuan, kalau kita hidup sehari-hari atas dunia ni, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, padahal dalam masa yang sama pegangan dalam hati kita terhadap Allah salah, macam mana kita nak balik? Memang orang akan uruskan jenazah kita sebagai orang Islam, sebab dia nampak kita sembahyang ke masjid dan sebagainya. Tapi hakikatnya di sisi Allah kita tu mati sebagai apa dia? Mati sebagai orang beriman ke ataupun tidak? Mengikut apa yang diajarkan dalam kitab-kitab akidah, orang macam ni matinya tidak beriman pada hakikatnya. Meskipun zahirnya jenazah diuruskan seperti jenazah orang Islam, hakikatnya dia matinya kufur. Sebab apa? Mati dalam keadaan membawa pahaman yang salah dalam hati terhadap Allah. Ke kita nak macam tu? Imam Ghazali pesan, mesti ada perasaan takut, risau, bimbang, rosak akidah. Sebab kalau tak ada perasaan takut, rosak akidah ni, kita takkan peduli tentang akidah. Ikutlah dalam hati ni, nak percaya Tuhan bagaimana terserah. Dia akan jadi macam tu. Sebab dia tak ada perasaan takut, rosak akidah. Imam Ghazali pesan, mesti wajib ada perasaan takut, rosak akidah dalam hati. Daripada perasaan takut tu nanti akan mendekatkan kita, aku nak belajar, aku nak tahu, aku nak fahamkan. Takut salah faham tentang Allah. Tapi kalau dalam hati kita tak ada perasaan takut, rosak akidah, kita akan tak ada tindakan, kita tak akan bertindak. Contohnya senang je, bila kita takut harta benda kita hilang, kita akan bertindak menjaga sungguh-sungguh. Betul. Kalau rumah kita pagar, kita solek, pasang CCTV, panggil jaga. Sebab apa jadi macam tu? Sebab risau. Risau. Dia akan jaga. Begitulah juga orang yang risau akidahnya rosak, dia akan belajar. Takut salah akidah. Jadi dia nak pastikan akidahnya betul atau salah dengan dia belajar. Sama macam orang takut solatnya salah, dia akan belajar bab solat. Takut solatnya salah. Bila belajar, di situ nanti dia akan dapat tahu solatnya betul ataupun salah. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan insya-Allah nanti kita sambung lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Belajarlah tuan-tuan. Kita ni semuanya nak mati. Jangan leka, jangan lupa, jangan lalai. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakara sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.